Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke program Taklimat Kerjaya SPA. Anda semua sedang bersama saya, Farhana, moderator anda pada hari ini. Baiklah, seperti yang anda sedia maklum, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah berkisar tentang Public Service Entry Evaluation atau lebih dikenali sebagai PSEE atau dalam bahasa Melayunya adalah penilaian memasuki perkhidmatan awam. Jadi bersama saya pagi ini adalah dua orang panel yang didatangkan khas dari bahagian penilaian kompetensi SPA. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan perkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu di sebelah sana adalah Encik Khairul Rizwan bin Encik Abdul Rahman, dan juga panel kita yang kedua adalah Dr. Norashikin binti Muhammad, ya. Dan panel-panel hebat kita pada hari ini akan mengupas dan menjawab persoalan dan kemusykilan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tanyakan kepada kami sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, kita akan mulakan sesi taklimat kerjaya kita pada pagi ini dengan mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menonton video berkenaan dengan PSEE yang telah kita sediakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang berbahagia. Selamat datang ke Hari Kerjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA bagi tahun 2023. Jadi kali ini SPA akan berkongsi khusus berkaitan dengan penilaian memasuki perkhidmatan awam atau Public Service Entry Evaluation PSEE atau sebagaimana yang tuan-tuan biasa dengan perkataan peperiksaan. Pihak SPA merasakan keperluan untuk terus berkongsi beberapa maklumat berkaitan dengan penilaian, memandangkan masih terdapat banyak lagi soalan-soalan daripada netizen dan juga tuan-tuan dan puan-puan melalui pelbagai media yang disalurkan kepada SPA. Oleh itu, SPA berharap pada akhir sesi ini dengan adanya sesi-sesi seperti ini akan dapat memberi kefahaman mendalam kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam membuat pelbagai urusan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi sebelum pergi jauh kepada khususnya kepada peperiksaan ataupun kita sebut sebagai penilaian, maka kita lihat dulu konsep penilaian dalam pengambilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, setiap orang akan ada pilihan. Maka apabila ada pilihan, sudah semestinya akan memilih yang terbaik atau yang menempati apa yang dikehendaki dengan beberapa kriteria, elemen dan kompetensi tertentu yang telah dikenal pasti. Pilihan terbaik semestinya yang menepati semua kriteria, elemen, kompetensi tersebut sepenuhnya. Oleh itu, dalam pelbagai pengambilan calon untuk menjawat sesuatu jawatan dalam perkhidmatan awam juga, kementerian, jabatan dan agensi yang berkendak akan dapat memilih calon-calon terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dalam pengambilan akan memberi lebih keadilan kepada calon sebenarnya, yang memohon kerana calon diberi peluang untuk mempamerkan kompetensi mereka sama ada ia memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh kementerian, jabatan atau agensi ataupun sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sudah maklum dengan PSEE, maka kita nak tahu juga sebenarnya PSEE itu apa. Public Service Entry Evaluation ataupun penilaian memasuki perkhidmatan awam, sistem penilaian yang telah diadakan oleh SPA untuk memilih calon-calon untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi kenapa PC diperlukan atau PSEE diperlukan? Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, PC merupakan kaedah ataupun instrumen untuk menilai dan menapis calon ke peringkat penilaian berikutnya seperti ujian pemeriksaan fizikal pencahaya indera dan kecergasan ataupun UFPK, ataupun ke peringkat ujian kompetensi pemanduan ataupun ke PAC Professional Assessment Center ataupun yang akhirnya ke peringkat temuduga. Sebagai contoh, bagi jawatan pegawai penguatkuasa di Jabatan Pengangkutan Jalan grade KP 41 contohnya, calon perlu menduduki PSEE dan calon-calon yang berjaya akan ke peringkat UFPK
hanya calon-calon yang berjaya ke peringkat UFA akan dipanggil ke peringkat ketemuduga. Tuan-tuan dan puan, apa yang diuji dalam PC ataupun apa yang ada dalam PSEE sebenarnya? Ujian PSEE pada asasnya terbahagi kepada dua, iaitu ujian aptitude dan juga ujian psikometrik. Jadi ujian aptitude sebenarnya digunakan untuk mengukur pengetahuan, daya penyelesaian masalah dan kemahiran bahasa, terutama dalam bahasa Inggeris. Manakala ujian psikometrik merupakan instrumen ataupun alat ukur yang mengukur kecenderungan dan personaliti serta kesesuaian calon dengan jawatan yang dipohon mengikut spesifikasi dan kehendak serta syarat yang ditetapkan oleh kementerian, jabatan ataupun agensi. Maka calon-calon yang memohon pelbagai jawatan dalam perkhidmatan awam akan bersaing berdasarkan pada faktor-faktor seperti sikap mereka, kemahiran, kepribadian, kecenderungan, personaliti, minat dan lain-lain yang diterjemahkan melalui penilaian psikometrik. Maka buat masa ini SPA hanya menggunakan ujian psikometrik sebagai kaedah penilaian di dalam PSEE. Jadi ada kaedah ataupun cara untuk tuan-tuan dan puan menduduki PSEE, iaitu calon dikehendaki mendaftar melalui sistem SPA 9 yang ada di portal SPA. Sekiranya terdapat pengambilan bagi jawatan yang dimohon, calon-calon yang memenuhi syarat dan tapisan awal akan dipanggil untuk menduduki PC ataupun PSEE. Jadi apabila tuan-tuan dan puan nak menduduki ataupun mengambil penilaian PSEE ini, kalau suatu masa dulu kita diperlukan untuk hadir ke pusat-pusat peperiksaan. Jadi untuk kali ini tuan-tuan dan puan tidak perlu lagi untuk ke pusat-pusat peperiksaan. Sebaliknya, tuan-tuan ataupun calon-calon boleh menduduki di mana-mana sahaja lokasi yang mempunyai kemudahan-kemudahan internet dan juga dengan menggunakan komputer, notebook ataupun telefon bimbit ataupun apa sahaja device yang ada pada tuan-tuan dan puan. Ada ketikanya tuan-tuan dan puan tidak dapat login. Banyak soalan-soalan ataupun daripada calon-calon yang bertanyakan akan perkara ini. Maka ada beberapa faktor sebenarnya kenapa calon tidak boleh login ke dalam sistem PC. Ada 3. Yang pertama, hanya calon yang melepasi syarat tapisan awal sahaja yang telah ditetapkan oleh Kementerian, Jabatan dan Agensi akan dipanggil untuk menduduki PSEE. Yang kedua, calon tidak membaca arahan dengan teliti pada paparan pemakluman yang telah dihantar kepada calon. Yang ketiga, calon login pada tarikh dan masa yang salah. Dan akhirnya capaian internet juga tidak stabil menyebabkan calon tidak dapat untuk login dengan baik. Maka pastikan capaian internet, device calon-calon juga dalam keadaan yang baik. Di luar sana masih lagi terdapat calon-calon yang sering bertanya kenapa dia tak lulus, kenapa dia gagal dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang berbahagia. Sama juga dengan seperti penilaian temuduga ataupun semasa temuduga, kejayaan ataupun kegagalan individu dalam ujian ini bergantung kepada kejujuran seorang individu melaporkan tentang dirinya dalam memberi reaksi mengenai sesuatu perkara yang ditanyakan, di mana aspek kebolehpercayaan dan kesahan maklumat yang diberikan menjadi sebahagian daripada asas penilaian dalam semua ujian. Oleh kerana bilangan calon yang memohon suatu jawatan itu adalah besar bilangannya, penentuan calon lulus dalam urusan ujian psikometrik juga mengambil kira bilangan calon yang akan dipanggil ke peringkat temuduga, iaitu berdasarkan nisbah bilangan kekosongan jawatan dengan bilangan yang ditetapkan untuk dipanggil ke peringkat temuduga. Contohnya, jika kekosongan ialah 20 kekosongan, maka bilangan calon
yang berjaya dipanggil ke peringkat temuduga adalah 200 orang, iaitu 1:10, iaitu yang terbaik berdasarkan merit skor semua calon yang menduduki ujian. Sebagai contoh, urusan pengambilan bagi pegawai pertahanan awam grade KP 41. Bilangan kekosongan lantikan contohnya bagi urusan ini adalah 8 orang. Tetapi bilangan calon yang melepasi tapisan asas untuk menduduki PSEE adalah seramai 20,000 orang. Oleh itu, persaingan di antara tuan-tuan dan puan-puan adalah tinggi dalam pengisian jawatan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa tuan-tuan dan puan-puan akan tanya selepas menduduki PSEE, jadi berapa lamakah keputusan boleh diperoleh oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi keputusan penilaian yang dimaklumkan akan dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh PSEE dijalankan. Jadi untuk nak mengetahui keputusan-keputusan tuan-tuan dan puan dalam PSEE ini, ada beberapa saluran yang SPA telah gunakan untuk memaklumkan sama ada penjadualan ataupun keputusan PSEE. Jadi pemakluman penjadualan kepada tuan-tuan dan puan atau calon-calon yang telah melepasi untuk dipanggil menduduki PSEE dipaparkan melalui 3 medium utama yang SPA gunakan. Yang pertama ialah email yang calon telah daftarkan di sistem SPA 9. Maka saya nasihatkan calon-calon di luar sana supaya menulis email ataupun memberikan email yang aktif, yang betul untuk memastikan semua maklumat ataupun penjadualan yang akan dihantar kepada calon adalah email yang betul kepada calon. Yang kedua, paparan di portal rasmi SPA, dan yang ketiga ialah paparan di Facebook rasmi SPA. Jadi ada 3 medium yang digunakan oleh SPA untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan penjadualan ataupun keputusan PSEE. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, akhir sekali ialah apabila ramai di luar sana seringkali bertanya tentang tips untuk menjawab PSEE. Tuan-tuan dan puan-puan, calon sebenarnya dikendaki untuk membaca semua lebih kurang dalam 199 soalan yang dipaparkan dalam PSEE, dan calon dikendaki menjawab secara jujur, baca betul-betul dan secara jujur menjawab setiap soalan-soalan yang diterakan dalam instrumen PSEE ataupun secara atas talian. Selain itu, penilaian adalah berdasarkan pada perspektif diri tuan-tuan sendiri dan dia tidak berpandukan pada jawapan orang lain. Maka tidak ada meniru ataupun tidak perlu orang lain untuk menjawabkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk itu, setakat ini perkongsian daripada PSPA berkaitan dengan penilaian memasuki perkhidmatan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusuri perubahan pesat global dan saingan dalam pembangunan negara, Malaysia kini dalam meniti ke fasa permodenan perdana. Di sebalik peneraju tabik urus oleh badan pimpinan yang cekap, tunjang kekuatan negara didukungi oleh sektor perkhidmatan awam sebagai nadi penggerak utama dasar kerajaan yang berasaskan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana termaktub di dalam Perkara 1441 Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA berperanan melantik,
mengesahkan, memasukkan ke dalam pejawatan tetap atau pencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota perkhidmatan awam. Perlembagaan Persekutuan menetapkan ahli Suruhanjaya terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan tidak melebihi 30 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahli Suruhanjaya turut dibantu oleh urus setia yang diketuai seorang setiausaha, 2 orang timbalan setiausaha dan 12 orang setiausaha bahagian termasuk urus setia SPA Cawangan Sabah dan Sarawak. Selaras dengan visi yang pasti dan misi yang dirancang rapi, SPA menanam objektif untuk melantik penjawab awam yang berkompetensi, cekap dan berintegriti. Di bawah bidang kuasa SPA meliputi anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Perkhidmatan Awam Bersama, Perkhidmatan Awam Negeri Melaka, Pulau Pinang, Perlis dan Negeri Sembilan. Sehingga kini, SPA mempunyai ibu pejabat, cawangan di Sabah dan Sarawak serta pusat temuduga di seluruh negara. Pelantikan calon penjawat awam dinilai melalui My Recruitment 2.0. Calon yang memohon akan melalui penilaian seperti peperiksaan atas talian, ujian bakat, ujian penilaian kompetensi, ujian kecergasan dan sesi temuduga menerusi sistem MyGym. Inisiatif inovasi di SPA bagi meningkatkan keberkesanan dan menyelaras sistem serta menambahbaikkan pengambilan sektor perkhidmatan awam dengan lebih efisien. Dekad demi dekad, SPA telah mendapat pelbagai pengiktirafan, akreditasi dan sistem pengurusan berkualiti terus cemerlang dalam memberi perkhidmatannya. Inisiatif jaringan kerjasama strategik yang dijalin dapat memantapkan lagi hubungan antara agensi dalam dan luar negara. SPA telah melaksanakan program-program seperti Hari Kerjaya, seminar dan pameran bagi panduan peluang kerjaya. Demi meletakkan keprihatinan rakyat asas utama, kerajaan turut mensasarkan pelantikan bagi calon OKU dan orang asli di dalam sektor perkhidmatan awam. Dengan semarak usaha yang dinamik, kami terus mencipta kerjaya dengan mencapai segala objektif dan matlamat untuk membina masa depan negara yang cemerlang di persada dunia. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kembali bersama kami. Okey, jadi mungkin tadi telah diterangkan sedikit berkenaan dengan PSEE, ya, info-info yang berkenaan dan juga sedikit tayangan video korporat lah berkenaan dengan SPA. Cuma dalam sesi borak santai kita pagi ini, kita akan mengupas dan memberi pencerahan yang lebih lanjut lah berdasarkan soalan-soalan yang calon sering tanyakan kepada pihak SPA. Dan kalau kita tengok di FB Live kita juga pagi ni, banyak soalan-soalan yang diutarakan memang telah kita kumpulkan, ya, dan kita akan sama-sama berkongsi lah mungkin info dan input yang tuan-tuan dan puan-puan perlukan pada hari ini. Jadi untuk memulakan lah sesi borak santai kita pagi ni, okay, kita ada satu soalan lah, ya. Bolehlah kiranya kita menerangkan, ya, secara ringkas berkenaan dengan PSEE ini
Dan saya persilakanlah mana-mana panel. Agaknya siapa yang nak jawab dulu? Nak menerangkan dengan ringkas berkenaan dengan PSEE. Biasa kita bagi Cik Hairul dululah jawab. Setuju ya. Jadi kita mulakanlah. Mungkin Cik Hairul boleh berkongsi penerangan ringkas berkenaan dengan PSEE. Biasa ladies first kan. Tapi cuma saya mengalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So tadi seperti mungkin ada yang tertinggal lah sebab tadi dalam video tu telah diterangkan secara ringkas lah itu PC. So PC saya ulang balik lah takut mana-mana yang terlepas. So PC ni sebenarnya dalam bahasa Melayunya penilaian bagi memasuki perkhidmatan awam. So maksudnya penilaian untuk memilih calon-calon yang terbaik lah untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. So PC ni sebenarnya sistem yang SPA bangunkan untuk memilih calon-calon yang terbaik tadilah. So kita laksanakan sistem ni secara online. So bila kita buat online ni sebenarnya dah satu memudahkan calon lah berbanding dengan peperiksaan konvensional di mana calon perlu pergi ke pusat, perlu travel, kadang kalau jauh kena sewa hotel lah semua. So bila kita buat online ni calon boleh akses dari mana-mana lokasi lah dengan syarat internet stabil lah. Sebab banyak juga isu calon-calon yang tak boleh menjawab lah. Nanti kita cerita lagi lanjut lah. Tapi yang ni sebagai pengenalan, itulah PC-nya. PC adalah untuk menilai calon. Kaedah menilai dan menapis calon lah. Sebab peringkat PC ni akan melibatkan calon-calon yang ramai. Betul. Sebab sebelum kita buat PC, contoh calon yang kita panggil untuk exam konvensional mungkin sedikit. Betul. Sebab terhad dari segi tempat, sumber apa semua sekali tu. So bila kita buat online ni, kita sebenarnya memberi peluang kepada lebih calon lah untuk bersaing untuk merebut jawatan-jawatan yang SPA tawarkan. So sebenarnya kebaikan untuk SPA kita dapat memberi peluang pada calon. Mungkin calon-calon ni yang mungkin akademiknya kurang bagus, tapi kemungkinan dia boleh perform bagus dalam dari segi penilaian kita bergantung pada kriteria yang kita perlu untuk sesuatu jawatan itu sendiri. So dari segi itulah. Tapi sebenarnya pada masa sama calon perlu bersaing lah. Betul. So sebelum ni mungkin calon sikit, mungkin persaingan dikurang. So sekarang bila kita dah bagi peluang, so calon adalah maksudnya bersaing pada padang yang sama untuk mendapat jawatan yang SPA tawarkan. So itu secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya ya. Saya tambah sikit Puan. Silakan Doktor. PC ni juga lahirnya PC sebenarnya atas aduan dalam kalangan calon jugalah yang tak pernah mendapat peluang untuk ke temu duka ya. Jadi that's why SPA bangunkan kaedah penapisan melalui PC ni supaya dia membuka lebih ramai peluang kepada calon-calon yang sebelum ni memang tak pernah langsung dipanggil ke temu duka. Mungkin mohon je tapi tak pernah kena panggil. Sebab dari segi kelaikan akademik lah. Mungkin CGPA dia mungkin tidak melepasi 2.5. So bila kita buat tapisan pada masa dahulu tempat terhad, so calon yang tapisan tu mungkin memerlukan CGPA tinggi. So yang mana 2.5 tu kemungkinan takkan dipanggil langsung. So bila SPA tengok balik untuk keadilan, untuk kita pun bila besar kita akan dapat peluang calon-calon yang lebih baik kemungkinan. Variety lah calon kita berbagai. Dan juga kalau kita tengok juga yang PSEE ni adalah penilaian peringkat kedua. Ya, kan? betul. Peringkat pertama adalah tapisan asal awal ya, berdasarkan maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan telah isikan di borang SPA 9. Dan barulah kita panggil di peringkat PSEE. Jadi Doktor, antara soalan yang memang tengah hot lah sekarang ni yang panas sekarang ni setelah kita memperkenalkan ujian psikometrik dalam PC. Jadi calon-calon kita ni tertanya-tanya, mengapa ujian psikometrik digunakan dalam PSEE? Okey. Yalah, tadi Cik Hairul dah jawab, saya jawab pula lah. Lagi detail Doktor. Tadi intro. Okay. Alright. Jadi ni saya go technical sikit lah ya.
Jadi berdasarkan model pengambilan personel oleh Schmidt dan rakan-rakan 2003, terdapat 2 faktor utama yang boleh mempengaruhi prestasi kerja. So faktor utama tersebut adalah faktor can do dan faktor will do. Okey. Jadi faktor can do ni dia merujuk kepada aspek kebolehan lah ataupun abilities. So kebolehan dari segi kebolehan kognitif, kebolehan fizikal, kebolehan logical, mathematical dan sebagainya lah, yang ini pengukuran faktor can do ni sebenarnya SPA guna juga. Kita guna melalui PC aptitude. Kalau saya pasti calon-calon masih ingat kan section daya menyelesaikan masalah, kemahiran bahasa Inggeris, itu adalah faktor can do, yang diukur oleh SPA lah. Jadi mulai tahun 2022 sebab faktor can do ni kita dah gunakan lama, so mulai 2022 kita membuat sedikit lagi penambahbaikan kepada PC, di mana faktor yang kedua tadi yang saya sebut tadi, will do tadi, will do ni dia merujuk kepada kesanggupan, kesungguhan seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugasan lah, So kat sini faktor will do ni normally kalau dalam psikologi kita panggil latent trait, So latent trait ni adalah ciri terpendam yang mana kita tak boleh ukur secara langsung. Kita ukur dia melalui inference pada tingkah laku ataupun persepsi seseorang lah tentang sesuatu perkara. Itu secara mudahnya ujian psikometrik itu sendiri lah. Yes, so ujian psikometrik adalah ujian will do yang SPA gunakan sebab antara misi SPA misi SPA adalah untuk melantik pegawai yang berkualiti dan berintegriti. So quality tu dia merujuk pada sahsiah lah, sahsiah dari segi personalitinya, dari segi motivasi, kepimpinan dan sebagainya lah, Jadi that's why pada mulai tahun 2022 PC psikometrik dititik beratkan lah, Kalau mana-mana calon yang pernah memohon pekerjaan di sektor swasta, sektor swasta pun memang banyak menggunakan PC psikometrik. Dia tak adalah panggil PC psikometrik, tetapi ujian psikometrik, ujian personality, seperti Hogan Personality Inventory, MBTI Myers-Briggs Inventory, Tapi ujian-ujian tersebut semua daripada barat, Di SPA PC kita bangunkan sendirilah. Maknanya mengikut kesesuaian masyarakat kita lah. Yes, mengikut kesesuaian masyarakat dan juga mengikut kriteria yang ditetapkan oleh jabatan. Okey. Tapi mungkin calon pun perlu tahulah sebab pembangunan soalan ni pun kita bukan bangun terus guna. Kita bangun, kita test, kita verify sehingga soalan tu boleh diterima dari segi integriti, boleh kepercayaan, baru kita guna. Bukan kita just simply bangun dan kita buat exam. Tidak. Dan ujian bukan kita ambil from internet tau. Mana-mana ujian kita main ambil je and then kita bagi calon jawab untuk kita tentukan dia layak ataupun tidak untuk ke peringkat seterusnya. So proses pembangunan ujian tu pun memang standardized, piawai, dan kita dapatkan khidmat pakar daripada akademik, daripada pakar-pakar bidang psikometrik itu sendiri. Tapi dah alang-alang doktor dah sebut berkenaan dengan ujian psikometrik ni kan. Jadi calon-calon kita ni kerap bertanya. Biasalah kan bila kita dah melakukan penilaian sudah pasti ada calon kita yang berjaya, ada calon kita yang tidak berjaya. Jadi mereka ni gelisah tu satulah. Memanglah kan kalau kita di tempat calon pun kita pun mungkin alami perkara yang sama, cuma mungkinlah daripada di ruang ini kita boleh memberi pencerahan, bagaimana kita proses membuat keputusan, bagaimana kita penentuan calon-calon yang lulus dan yang tidak melepasi tadi dilaksanakan. Okey, kalau calon-calon sedarlah bila kita ubah kita punya penilaian daripada PC aptitude kepada PC psikometrik, kita punya pemakluman keputusan pun berubah.
ya. Dia tidak lagi anda lulus, anda berjaya atau anda gagal, ya. Tetapi lebih kepada anda melepasi ataupun anda tidak melepasi tahap penilaian, ya. Sebab the reason kita ubah pemakluman tu untuk reflect PC psikometrik itu sendiri, ya. Sebab secara dasarnya ujian psikometrik ni dia tak ada betul dan salah pun, Hana, ya. Dia tak ada salah atau betul. Dia hanya respons calon, dan berdasarkan respons calon itu dia akan menunjukkan tahap kecenderungan calon terhadap konstruk yang diukur. Contohnya, kalau konstruk itu mengukur personality extraversi, dia hanya menunjukkan sama ada calon tersebut mempunyai tahap extraversi yang tinggi ataupun extraversi dia rendah ataupun introvert lah, ya. Tetapi tak ada salah. Tak salah mempunyai personality extrovert dan tak salah untuk mempunyai personality introvert, because dia mengenai diri kita sendirilah, ya. Jawatan pun tak semua nak introvert. Mungkin ada jawatan yang nak extrovert lah. Betul. Dia, penilaian tu bergantung kepada keperluan jawatan dan jabatan lah. Betul. Tetapi kita juga ada mendengar lah calon kita ni kadang telefon, ya, dan bertanya berapa markah lulus sebenarnya, ada A, ada B ke, ada grade ke, bagaimanakah. Mungkin kita boleh beri penerangan lah kepada calon yang mendengar sekarang berkenaan perkara tersebut. Mungkin mereka masih keliru, adakah sama seperti biasa? Mungkin calon-calon menganggap bila menduduki peperiksaan SPA ni, dia macam menduduki peperiksaan SPM, PMR, macam diploma, degree, ya. So memang peperiksaan tersebut dia ada sijil dan dia ada grade tertentu, ya. So markah yang diperoleh oleh calon tu dia represent certain grade, ya. Tetapi bezanya PCD, dia bukan peperiksaan macam SPM. Betul. So memang kita tidak menggunakan grade. That's why dulu masa aptitude is either you lulus atau gagal. Lulus bermaksud you berjaya ke peringkat seterusnya. Gagal bermaksud you tidak mencapai tahap minimum. Ya. Jadi penentuan tahap minimum tu untuk ke peringkat seterusnya dia berbeza-beza sebenarnya, Puan Farna. Dia bergantung pada urusan. Ya, dia bergantung pada urusan, and then faktor penting yang kadang-kadang calon tak aware adalah dia bergantung kepada jumlah kekosongan bagi urusan jawatan tersebut. Ya, jadi memang sekiranya lah ya, sesuatu jawatan tu calon yang memohonnya memang ramai, berpuluh ribu, mungkin beratus ribu, ya Cik Hairul, pernah sampai 180,000 calon memohon satu-satu urusan, ya. Sedangkan jumlah kekosongan tu hanya sedikit, ya, kecil. Mungkin paling ramai pun untuk PTD 400 ataupun untuk PTPO mungkin dalam 1,000 begitu, ya. Tetapi calon yang memohonnya beratus ribu. So bayangkan, ya. Jadi jumlah, ya, yang kita akan tapis dan untuk kita cadangkan ke peringkat seterusnya adalah bergantung kepada bilangan kekosongan. So kita ada formula, kita ada ratio yang kita gunakan, ya. So macam tadi Cik Khalid pun, ya, ada terangkan, bagi contoh kan, kalau ada contohnya ada 20 kekosongan, so sekiranya kita menggunakan ratio 10, ya, maka 200 orang calon yang akan dipanggil ke temuduga. Tapi bayangkan kalau yang memohon tu 20,000 orang. So hanya 200 orang daripada 20,000 orang yang akan dipanggil ke peringkat temuduga, ya. Jadi that's why lah ramai yang tidak melepasi PC, ya. Itu tidak bermakna yang jawapan tuan-tuan dan puan-puan tu tak bagus ataupun tuan-tuan dan puan-puan personality tu macam tak bagus sangatlah sampai tak layak untuk pergi ke peringkat temuduga. Ya, kemungkinan semasa kita punya analisis tu tuan-tuan dan puan-puan dah melepasi dah tahap minimum untuk ke temuduga, ya. Itu saringan yang pertama. Tetapi bila masuk saringan yang kedua, iaitu kota kekosongan tu, ramai yang tak lulus because of that lah. Ya, jadi tempat terhad lah. Ya, sebab
tempat terhad ya. Kalau contohnya kalau ada 8,000 calon yang melepasi tahap minimum yang kita tetapkan, tetapi SPA kita tak mampu nak panggil 8,000 orang untuk ketemu duka. Ya. Perlu jumlah yang munasabah. Betul, jumlah yang munasabah. Ya. Tak sesuai kekosongan 10 kita nak panggil 1,000. Betul. Yes. So dia ada ratio-ratio yang Dia ada banyak faktor lah yang SPA perlu ambil kira sebelum kita propose jumlah atau bilangan calon yang munasabah untuk ke peringkat seterusnya lah. Dan juga untuk pengetahuan calon, seperti yang mungkin tuan-tuan perempuan berdasarkan pengalaman sebelum ni, dalam iklan untuk pengisian kekosongan juga telah dinyatakan ya, bilangan kekosongan dan bilangan simpanan yang pihak SPA perlukan. Jadi daripada situ tuan-tuan dan perempuan boleh menjangkakan ya, mungkin berapa ramai yang akan ke peringkat seterusnya ya. Jadi ini satu input yang penting untuk calon-calon faham. Bukanlah SPA ni sengaja bukan sengaja kita menolak calon tetapi berdasarkan kekosongan pengisian itu sendiri. itulah macam tadi masa saya cakap awal tadi. Kita sebelum ni calon yang akademiknya mungkin tak berapa bagus langsung tak dipanggil. So bila kita laksanakan PC, calon yang mungkin tak berapa bagus mungkin Berpeluang. Masih GPA berpeluang. Yes. masih berpeluang. Kalau tak dulu langsung takkan ada Tak panggil peluang. terus, So kan? bila berpeluang you kena bersaing lah. So bila bersaing tu sebenarnya sama je. Kita akan tengok yang terbaik. Ya. Walaupun kita dah baik, ada setengah tu Ya, betul. telefon Benar kita bukan tak baik, markah mungkin dah bagus, tapi ada lagi yang terbaik. Sebab kita ratio tu kita akan Yalah. cut sehingga jumlah yang munasabah untuk ke peringkat seterusnya tu lah. Sebab dalam pengambilan sendiri ada flow yang kita perlu ikut kan. Peringkat-peringkat penilaian kita juga pelbagai dan mengikut keperluan sesuatu jawatan itulah. Okey, jadi saya tengok kita punya perbincangan pun dah semakin hangat dan soalan-soalan, komen-komen di FB Live kita juga banyak. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan perbincangan selanjutnya, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okey, kembali semula kita ke sesi borak santai kita pada pagi ini. Terima kasih tuan-puan kerana masih setia bersama kami di Taklimat Kerjaya SPA. Jadi untuk sesi berikutnya ni, pusingan berikutnya ni, saya akan membacakanlah soalan daripada penonton kita di FB Live. Okay, kita ambil satu ni daripada Nurul Syafiqah Faikaiham. Soalan dia tanya kita, suruh jawab dengan jujur tapi tak pernah lulus walaupun dah jawab dengan jujur. Marah ke? Macam mungkin saya baca mungkin kedengaran yang kecewa dan marah agaknya, tapi mungkin calon kita tanya biasa je ya. Okey, jadi mungkin panel kita ingin komen tentang pendapat calon tu. Okay, memang rasanya ramai kot calon seperti Syafiqah ni kan. Dah jawab, dah jujur dah. Nak jujur macam mana lagi? Ya. SPA ni nak apa? SPA nak apa ya. Jadi Syafiqah betul lah ya. Memang ujian psikometrik ni memang kena jawab dengan jujur. Ya, sebab calon memang diminta untuk menilai diri sendirilah. That's how calon dianalisis lah nanti respons dia adalah berdasarkan penilaian sendiri calon ya. Tetapi kenapa walaupun dah jujur tetapi masih gagal ataupun masih tidak melepasi seperti yang saya terangkan tadilah ya, calon macam Syafiqah ni kemungkinan dia melepasi tahap minimum tu. Dia melepasi tahap minimum untuk diperlakukan ke peringkat temuduga. Tetapi apabila tapisan kedua dimasukkan iaitu kota kekosongan tadi. So kota kekosongan tadi tu dia tidak melepasi kota tersebut. Macam contoh tadi kan ada 20,000 orang calon yang dia memohon ya, dia memohon 8,000
8,000 memang dia melepasi tahap minimum merit yang kita tetapkan ya untuk PC psikometrik ya. Tetapi daripada 8,000 itu kekosongan tadi ada 20 saja. So kalau kita guna nisbah 10, hanya 200 calon sahaja yang akan dipanggil ke temu duga. Jadi daripada 8,000 tu kita akan susun nama calon mengikut merit tertinggi. Ya. Jadi calon yang ke-200 adalah calon yang terakhir yang terpilih lah untuk ke peringkat temu duga. For all we know, Syafiqah mungkin dia calon yang ke-201. Dan jadi melebihi kota tadi. Dia melebihi kota. Jadi dia kemungkinan gagal because of kota tadi. Ya. Jadi itu sebabnya kalau calon lah, bila calon telefon saya ya, saya selalu katakan jangan berputus asa. Keep on trying sebab kita tak tahu ya. You jawab memang jujur, you jawab secara konsisten ya. Bila kota tu besar ya, ataupun kekosongan tu lebih banyak, dan peluang tu lebih tinggi lah. Tetapi kalau kekosongan tu sedikit, kalau macam contohnya 2-0, calon ada 1,000 yang melepasi tahap. Jadi kalau 2-10, 20 orang je daripada 1,000 tu. Jadi memang competition tu akan menjadi semakin sengit lah apabila kekosongan tu sedikit. Sikit lah. Siapa? Syafiqah tadi? Syafiqah tadi. Okey. Terima kasih lah kerana menjawab dengan jujur. Betul. Tapi sebenarnya bila penilaian ni, dia akan bergantung kepada jawatan tu sendiri. So setiap jawatan mempunyai kriteria tertentu. Betul. Contoh jawatan, setengah jawatan dia nak integriti tinggi. Mungkin jawatan lain nak disiplin tinggi. Ada nak kerja berpasukan tinggi. Ya, dia kerja berpasukan. So, benda-benda ni sebenarnya berbeza mengikut jawatan. So, jujur yes, tapi bagus. Tapi kita SPA, kita nak tengok calon yang bersesuaian dengan jawatan dan apa skop kerja tu. Job fit and Organisation. Yes. So, jujur yes, tapi kita SPA kita nak tengok calon yang paling terbaik sesuai dengan jawatan tu lah. Kita tak nak dipilih calon yang tak betul selepas tahun 2 tahun. Tak boleh nak kerja, tak boleh nak perform, tak minat apa. So kita sebenarnya cuba nak elakkan lah. So dan kita pun nak cuba memilih calon yang terbaik, yang paling sesuai untuk kita lantik lah. Yang tu sebenarnya. So macam Dr. Chicken cakap, jangan berputus asa lah. Mungkin kecenderungan minat kita tak sesuai dengan jawatan ni, tapi mungkin sesuai dengan jawatan lain. Betul. So as long jawab dengan jujur, so kita pun mudah untuk kita analisis. Tu je. Kita raikan lagi soalan rakan-rakan kita di FB ni. Okay, soalan seterusnya adalah daripada Nur Farid Ahmad. Soalan saya, kenapa soalan psikometrik jawapan yang 100% sama tapi satu jawatan berjaya dan satu lagi jawatan gagal? Apa kriteria yang PSPA letakkan? Kedua-dua jawatan bidang sains. Ini berkait dengan jawapan sama ya tadi. Dr. Cikgu kupas lah. Dia Jangan tak keliru. Sebenarnya jawapan tu ialah seperti yang Puan Fana katakan tadi. Sebenarnya saya dah jawab secara tak langsung lah ya. Sebab memang ujian psikometrik setakat ni kita punya soalan kebanyakannya samalah ya, 199 soalan ya, bagi pelbagai urusan ya. Walau bagaimanapun ya, semasa analisis dibuat, kita ada pemberat-pemberat tertentu mengikut keperluan jabatan ya, kriteria yang jabatan perlukan. Macam Cik Airul kata tadi lah, ada jabatan yang dia kata okey, dia nak aspek integriti ni diberi pemberat yang lebih ya. Ada yang kata kerja berpasukan pemberatnya lebih, ada yang kata disiplin diri pemberatnya lebih. Ya. Jadi walaupun jawatan sains ya, kedua-duanya jawatan sains, pemberatnya berbeza, tidak sama ya. Bergantung pada job description jawatan itu kita juga. Sebab apabila SPA kita membuat analisis ya, kita dah mapkan dengan fungsi job analysis lah. Kita dah buat job analysis ya, kita dah mapkan
ciri-ciri ataupun konstruk yang kita panggil konstruk dengan fungsi peranan utama sesuatu jawatan itulah ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua jawapan sama, bidang skim sama, tetapi satu lulus satu gagal. Isu kota tadi. Isu kota tadi. Ya mungkin satu yang berjaya tu banyak, mungkin kekosongannya besar. Yes, ya. Dan mungkin calon yang mohon tak ramai. Ya. Satu lagi mungkin calon yang memohonnya ramai. Tetapi kekosongannya sedikit ya. Jadi that's why merit, kalau ramai juga calon tanya, kenapa saya tak boleh tahu markah saya, berapa markah lulus ya. Sebab satu, kita memang tak maklumkan pada calon markah lulus, sebab markah lulus tu dia berbeza-beza. Dia berbagai. Dia tak macam SPM lah. SPM kalau bahasa Malaysia kita dapat C3 ke A2 ke, kita mohonlah jawatan apa-apa sekalipun, dia punya markah fix. BM A2, BM C3 ya. Tetapi untuk PC psikometrik ni tidak. Ada yang merit lulus dia mungkin 90%. Ada merit lulus dia 70%. Ada yang mungkin sampai 50% pun ada. Ya, sebab dia bergantung again jumlah calon yang memohon, bilangan kekosongan, bilangan simpanan yang diperlukan. Dan juga keperluan pencapaian calon sendiri dalam urusan tu lah. Kalau semua calon pencapaian dia pun 80 dan mungkin boleh lepas lah. So kalau subuh tinggi lah dan maksudnya. Yes. So kalau subuh tinggi pun Cik Hairul, kota tadi. Kota tadi tu dia ada stage yang katalah semua calon berpakat jawab PC semua sama, 1000 orang semua sama, tetapi SPA still tak boleh panggil 1000 orang tu. Jadi kami akan fikirkan mekanisme yang sesuai untuk memastikan hanya 200 orang saja yang akan dipanggil ke temuduga. Sebab kita ada banyak kriteria yang boleh kita tapis lagi lah. Jadi kita bukan kata suka-suka nak impose kriteria tertentu, tidak. Kita memang kita ada dia punya flow lah. Flow ataupun SOP lah kan Cik Hairul kan, SOP untuk penentuan sama ada calon layak ke peringkat seterusnya ataupun tidak. Kita ada lagi tadi berkenaan dengan bagaimana penentuan calon lulus ke peringkat yang seterusnya ya, telah diterangkan dengan jelas oleh pendidik kita apa kriteria yang dinilai ya, yang menentukan tuan puan ke peringkat seterusnya. Jadi tadi seterusnya kita pergi ke soalan yang lain sikit lah soalan ni daripada Encik Zamharin Muhammad Zaini. Dia bertanya, sekiranya seorang penyawat awam telah lulus PSL, perlukah mengambil PSEE? Sekiranya perlu, mengapa PSEE? Saya mohon pada masa akan datang diberi pengecualian dari PSEE untuk ke peringkat seterusnya. Mungkin calon kita ni calon sedang berkhidmat lah agaknya ya. Siapa mungkin nak respon? Tak ada soalan. Mungkin Cik Hairul lah boleh respon. Berkenaan calon PSL, PSB dan contract of service, sebenarnya dia calon-calon yang sedang berkhidmat lah. So sebenarnya dah ada keputusan di peringkat SPA, lembaga SPA dah putuskan tiada pengecualian lah untuk calon-calon PSL, PSB dan COS ni. Dia sebenarnya isu ni telah dibincangkan secara panjang lebar lah. Kita dah tengok berbagai aspek. Sebab SPA ni nak tengok jabatan calon dan SPA sendiri, bukan kita nak tengok di peringkat calon dia. Kita faham calon PSL ni dah berkhidmat dan semua, tapi kita kena tengok jumlah kekosongan tu juga. Betul. Sebab kadang-kadang untuk satu jawatan jumlah PSL, PSB tu sendiri mencecah puluhan ribu. So macam mana kalau kita kecualikan PC, sedangkan jawatan ditawarkan mungkin 100-200, calon PSL saja dah melebihi kuota. Tu tak termasuk calon-calon yang baru, fresh, lantikan terus. So tu adalah isu-isu lah. Satu lagi, tak semestinya kita dah berkhidmat. Kadang jabatan pun nak tahu juga dari segi
minat Sasya, nak nilai balik dari segi disiplin. Sebab tu perlu juga sebab walaupun dah berkhidmat tapi sikap tu adakah sikap Sesuai yang betul dengan- sesuai untuk jawatan tu, bagi jabatan apa semua. So ni adalah antara beberapa aspek, dan sebenarnya banyak lagi lah, sebenarnya dah bincang banyak lagi, tapi tu di antaranya lah kenapa tiada pengecualian bagi calon PSL, PSB dan Contract of Service ni. Yang dikecualikan sekarang hanyalah calon OKU. Ya. Jadi kepada Kena faham lah. Betul. Kita kalau boleh kita nak semua, tapi kita banyak faktor-faktor yang perlu kita tengok lah. That's why lah. Dan sebab lagi pun PC psychometric ni kan, dia menilai dari segi Sasya kan, dari segi Quality, personality. kualiti pribadi individu ya. Jadi walaupun calon PSL, PSV ya, COS dan sebagainya ya, dah berada dalam setting perkhidmatan awam, tetapi jawatan yang dia mohon tu jawatan baru. Ya, jadi mungkin kriteria jawatan yang dia mohon tu berbeza dengan jawatan yang dia duduki sekarang ya. That's why penilaian perlu dilakukan juga terhadap mereka ya. And then it's a concept dia memberi peluang kepada semua. Betul. Regardless lah sama ada dia PSL, PSB atau COS dan sebagainya lah ya. And then satu perkara lagi, mungkin PSL kata, oh saya dah lulus exam khas tu kan, kenapa saya perlu ambil PC? So yang tu exam khas tu sebenarnya dia menggantikan kelayakan akademik. So kita dah bagi dah sebenarnya keistimewaan kepada PSL. Jadi PSL tak perlu pergi Dia tak perlu ada formal punya ijazah ataupun diploma, bergantunglah jawatan apa yang dimohon kan. Kalau 29 kalau ikutkan skim perlu ada diploma. Tetapi untuk calon PSL sekiranya dia melepasi exam khas tersebut ya, dia mencapai tahap-tahap tertentu, dia dia dibolehkan untuk memohon jawatan 29 tersebut setelah menduduki peperiksaan khas yes, tadi. so itu dah satu keistimewaan yang diberikan. So dia tak perlu ada diploma. Cuma semasa PC dia terpaksalah bersaing dengan calon PSL yang lain dan juga calon yang ada diploma. Ya. Jadi matlamat kita pun nak mewujudkan persaingan sihat lah. ya, betul. Dalam pemilihan calon yang berkualiti tadi. Okey, panel-panel, kita ada juga soalan daripada memang hari ni adalah hari menyoal ya. Jadi kita yang penonton memang menanti-nantikan saat ini ya. Nak soal SPA ni kan macam-macam ni nak soal kita ya. Okey, jadi ada juga calon yang bertanya biasanya berapa lama untuk proses keputusan PC tu sendiri. Sebab ada calon kita ni dia baru selesai menjawab, lepas tu dah call SPA dan bertanya bila saya boleh semak, esok keluar ke saya punya keputusan. Jadi kita bagilah penjelasan pada calon kita supaya mereka tidak tertunggu-tunggu. Okey. Yang ni pun okey, sebenarnya maklumat bila keputusan ni semasa kita hantar pemakluman untuk menduduki PC, sebenarnya kita dah nyatakan pun sebenarnya 15 hari tempoh bekerja. Betul. Kita akan keluarkan keputusan. 15 hari tu paling lewat lah. Paling lewat lah. Tapi Lebih kurang 2 kadang-kadang minggu. tu paling lewat. Paling lewat. Yes, paling lewat. So yang penting semak portal kita. So kalau selepas 15 tu mungkin dah takut terlepas. So kena alert lah. Bila dah habis exam dalam tempoh 15 hari tu kita akan keluarkan keputusan. Cuma keputusan tu sebenarnya ada banyak dari segi pemakluman lah. Calon boleh semak melalui email, portal, FB dan SP9 pun sebenarnya. Calon boleh login SP9 dan boleh semak status masa kat situ. So bila status menyatakan contohnya lah anda telah lulus ke apa, terus login ke portal lah untuk tengok apa ni result tu. So pemakluman kita melalui 3 medium. Pertama email yang tuan-puan telah daftarkan di SPA 9. Yang kedua adalah melalui hebahan di FB page SPA. Dan juga yang ketiga semakan di portal SPA. Pernah buka ke portal SPA? Kalau belum pernah buka, boleh cuba-cuba bukalah selepas ini ya. Dan sebenarnya salah satu lagi kena like lah. Bila calon like, so any
like FB page kita. Yes, info yang like terbaru. Dan set see first Dia kan. akan dapat notification. Dia akan dapat lah at least. Kalau tak like then you kena buka manually dan mungkin lambat. Dan susah. mungkin terlepas maklumat Terlepas. tu ya. Okey doktor, saya tengok ada satu soalan lagi ni daripada Vicario Jerome ya. Dia nak tahu apa maksud skor merit. Mungkin tadi dalam kita sebut merit-merit kan. Jadi kita punya ni tertanya merit tu apa. Alright, okay, merit, okay. Maksud merit dalam kamus DBP ialah sifat, kualiti atau perbuatan dan sebagainya yang layak mendapat pujian atau penghargaan. Itu maksud merit lah. Tapi itu DBP punya. Okay. Dalam psikometrik, PC psikometrik ni, ya, merit ni dia merujuk kepada tahap kesesuaian calon dengan jawatan yang dipohon. So basically is best fit punya score lah yang kita wujudkan, ya. Sebab macam saya katakan tadi, ujian psikometrik ni dia tak ada betul ataupun salah, ya. Dia berdasarkan you punya penilaian sendiri. Itu dah memang personality you macam tu. So dia tak ada betul ataupun salah. Tetapi dia ada sesuai ataupun tidak sesuai dengan jawatan-jawatan tertentu lah, ya. Jadi that's why kita guna perkataan merit. So calon-calon, ya, apabila dia menjawab dan kita buat analisis dan markah dia menunjukkan dia mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi berbanding dengan calon lain. So itu bermaksud dia mendapat merit yang lebih tinggi lah, ya. Apabila merit dia lebih tinggi, jadi bila kita susun ikut ranking, ya, kita ikut ranking dan kita buat cut off untuk panggilan ke peringkat temuduga, whoever yang dapat merit tertinggi dia akan melepasi lah tahap penilaian. Kalau kita ambil satu contoh lah doktor, kalau kita katakan pengambilan pembantu takbir. Okay, let's say apakah merit yang dilihat, yang kita tengok kriteria apa yang kita nilai. Okey, antaranya lah, contoh, kalau ini mudah untuk dia ada banyak kriteria yang dinilai. Antaranya dari segi motivasinya, dari segi dari segi integritinya, ya, dari segi dia punya ketelitian, amanah dan sebagainya lah. Dia ada banyak konstruk ataupun ciri yang kita ukur lah. Dan akan datang akan ada lebih banyak lagi, buat masa ini yang saya sebutkan tadilah, ya. Jadi perkara ni kita tak boleh nak orang kata pura-pura ada, ya, sebab dia diri kita. Betul. Kalau kita pura-pura ada pun mungkin ada calon yang dia jawab dia bukan berdasarkan diri dia, tetapi dia berdasarkan mungkin tips daripada orang luar. dia apa kata, kalau jawab macam ni insya-Allah mesti guarantee lulus, ya. Kemungkinan ada calon yang melepasi because of that, tetapi semasa temuduga nanti panel dia akan nilai jugalah. Betul ke kalau you kata you jenis orang yang extrovert tinggi, semasa panel temuduga dia akan nilai. So penilaian SPA ni dia memang dia bukan one off. Dia bukan sebenarnya, ya. Setiap peringkat tu akan dinilai. Yes, exactly. Sebab kita nakkan calon yang terbaik, kan. Jadi yalah, sebab kita nak bagi servis kepada rakyat, ya. So kita nak individu yang kita pilih untuk memberikan perkhidmatan tersebut adalah yang terbaik lah dalam kalangan rakyat, ya. Jadi apa yang calon kita perlu faham adalah penentuan calon lulus ke peringkat seterusnya tadi sangat bergantung kepada kualiti apa yang dicari untuk jawatan tersebut, ya. Kalau tidak mempunyai ataupun kurang mencapai lah apa yang dikehendaki dari sudut kualiti tersebut, kita kata kurang sesuai tadi, maka mungkin kerana itulah tuan-puan tidak melepasi tahap penilaian yang telah mungkin sesuai dengan jawatan lain. Ya, betul lah. Mungkin tak sesuai jadi jururawat, tapi lebih sesuai menjadi kerja-kerja yang outdoor lah, ya. Mungkin begitu. Di kesesuaian personaliti tuan-tuan dan puan-puan dengan pekerjaan tersebut. Sebab kan Puan Farhana, kalau dari segi teorinya lah, teori kerjaya, ya,
teori kerjaya ni dia mengatakan individu yang mempunyai personality atau personality, sasiah dan minat yang sesuai dengan pekerjaan dia, individu tersebut akan lebih cemerlang berbanding dengan individu yang mungkin dari segi kesesuaian tu slightly rendah ya. Sebab kalau individu tu dia memang betul-betul dia match dengan dia punya job, match dengan dia punya environment, organisation tu. So dia akan memang kepuasan dia, kesungguhan dia ya, walaupun dia berhadapan dengan banyak masalah, banyak komplain ya, bebanan kerja yang banyak, tetapi dia akan, sebab dia minat dan personality dia match. So dia akan, orang kata, perform dengan dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan menghadapi cabaran tu tanpa merasa penat. Tetapi kalau individu yang dari segi personality dia, mungkin dia bukan best fit. Bukanlah tak ada, boleh dipertimbangkan, tapi bukan best fit. So apabila dia berhadapan dengan cabaran kat tempat kerja ya, mungkin bos marah, banyak komplain dan sebagainya, dia akan mudah rasa penat. Dia mungkin stres dia akan lebih tertekan berbanding dengan orang yang memang minat dan suka sesuai duduk di jawatan tersebut lah. Jadi kadang-kadang ya, calon-calon semua, saya faham kat luar sana mungkin ni lah kita jawatan yang ditawarkan tu agak terhad lah kan. Jadi mungkin ramai yang macam, inilah peluang saya untuk kerja dengan kerajaan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, tengok jawatan yang dimohon tu. Cuba fahami apa fungsinya, apa kriterianya, dan tanya diri sendiri, adakah saya sesuai untuk jawatan ini? Ya, sebab kadang-kadang kita sebenarnya kita tahu sama ada kita sesuai ataupun tidak dengan jawatan tersebut lah. Tetapi mungkin keadaan memaksa kita terpaksa mohon juga sebab tak mungkin pilihan tak banyak lah. Betul. Okey, panel perlu rehat sebentar atau kita boleh teruskan lagi? Boleh. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat sebentar dan kita akan sambung semula selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita ke pusingan selanjutnya. Sesi borak santai kita pagi ini. Mungkin ni pusingan yang terakhir lah untuk hari ini. Ya, sekiranya mungkin dalam ruangan ni kita tak sempat nak jawab semua soalan yang tuan-tuan dan puan-puan kemukakan di FB Live tadi. Kita akan, mungkin tuan-puan boleh ajukan semula soalan itu melalui medium-medium aduan yang kita ada lah, melalui SISPA dan sebagainya, dan pihak SPA akan respon lah ya kepada soalan-soalan yang diajukan tersebut. Okey, baiklah, panel-panel kita ada sedikit lah lagi soalan berkenaan dengan mungkin dari segi teknikal lah. Ketika PC dilaksanakan, ada calon yang sering lah, selalu kita dapat aduan calling daripada calon pada ketika hari peperiksaan adalah berkenaan dengan calon tidak dapat log masuk PC pada hari peperiksaan. Jadi apa agaknya masalah yang berlaku pada ketika itu sehingga calon ni tak dapat nak login? Itulah masalahnya. Okey. Yang tu sebenarnya banyaklah kita terima panggilan daripada calon-calon pada hari peperiksaan tu sendirilah. Sebab bila nak login tak lepas. So sebenarnya ada beberapa faktor lah. Salah satunya ada yang IC tersalah masuk pun ada. So kalau IC salah masuk tu masalah juga. IC pun tak ingat dan yang tu kita tak boleh buat apalah. So calon kena hati-hatilah. Dan yang kedua, URL pun salah. Sebab bila kita hantar pemakluman
kita akan sertakan sekali link untuk akses ke server exam tu. So kadang-kadang link tu pun salah. So bila kemungkinan masa calon kopi ataupun ada juga calon tengok kawan punya link. Betul. So sebenarnya kawan kita berkemungkinan dalam server yang berbeza. Kalau kita copy link kawan, so Kita tak kemungkinan dapat boleh masuk. Sebab nama kita tak ada dalam server Server tersebut. So salah satunya juga. Betul. Ada juga link tu dia copy, dia letak dekat search. Bukan dia letak dekat Dekat URL punya tab tu. yang atas So tu. bila dia search, memanglah tak boleh masuk. Akan keluar list dekat Google tu lah. So tu antara Faktor-faktor penyebab lah. yang selalu kita jumpa lah. So bila calon telefon, kita akan pegawai-pegawai kita akan guide sebenarnya, akan bantu calon lah. So bila kita bantu rupanya tersalah link, tersalah masuk Ambil link lain. link lain, macam tu lah. So yang satu lagi ada segi kestabilan talian internet lah. Yang ni masalah juga. Itu sangat penting. Sangat penting. Ya, betul. So sebab tu dalam surat panggilan kita dah nyatakan sikit lah untuk pastikan calon memilih ataupun dah test kat mana lokasi-lokasi yang ada talian internet yang stabil lah. Kita tak nak tiba-tiba buat okey, lepas tu line tak stable, tu akan menyebabkan dari segi gangguan jawapan calon tu sendiri. Betul. So bila dia jawab jawapan tu tak di capture dalam server, so nanti akan merugikan calon tu sendirilah. So yang tu penting. So kena pastikan, kalau boleh ada spare pun tak apa. Kalau at least kalau ada satu problem, ada satu lagi spare. Dan perlu ingatlah, talian internet ni kalau boleh jangan berkongsi beramai-ramai. Yelah, bila isunya berkongsi akan jadi slow lah. So bila slow akan ada gangguan sikit lah. Mungkin banyak, mungkin Sebab perlu berada lama kan untuk menjawab dalam 1 jam juga. dia kan, untuk stay di situ. satu jam setengah kebiasaannya lah. Okey. Sudah segi talian internet. Lagi apa lagi saya kena tengok? Ada juga calon yang jawab melepasi waktu yang telah kita tetapkan. So biasa exam kita akan start pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Ya, betul. So bila dia jawab selepas pukul 5, memang tak boleh sebab kita dah tutup akses calon pada tempoh tu lah. So kita dah Kadang-kadang bagi satu ni hari. Cik Khairul, calon ni nak tahu waktu bila terbaik nak jawab peperiksaan tu, PSE tu. Terbaik sebenarnya kalau bagi saya jawab awal lah. So, kalau kita jawab awal, kalau ada gangguan internet ke apa, kita boleh cari alternatif lain. Kalau kita buat last minute pukul 4, Mungkin tak kalau sempat ada gangguan, dah tentu tak sempat nak mencari alternatif. Satu lagi, kalau pukul 4 memang tak sempat nak habis pun silap-silap. Sebab pukul 5 dah kita stop. So sebaik-baiknya buat awal untuk pastikan tiada masalah-masalah yang boleh kita tak boleh nak elak dah. So kalau buat awal, boleh kita cari alternatif. Sebab dia macam untuk PC ni, calon boleh login, calon nak stop pun boleh log out, dan dia boleh sambung balik selagi tempoh sejam setengah tu tak habis. Janganlah lepas 1 jam masuk balik. Tak boleh lah kan? Maksudnya dah log in. Dia boleh log Lepas tu out. dia keluar. Jangan dia tak log out, dia tinggal je macam tu, dia tak Dia jawab. berjalan Habis dalam tempoh, masa tu kan? masa akan berjalan. So dia kalau ada hal, mungkin pagi tu dia buat sekejap, dia boleh log out, dan tengah hari dia masuk balik sambung untuk the rest soalan tu. So dia ada banyak masa nak semak. Kena ingatlah tu kaedah tu. So boleh take a break lah sebenarnya. Sebab banyak calon yang Tak log out. tak log out. Masa berjalan dan dah tamat. Satu lagi destinasi di peringkat calon berkenaan browser lah. Kadang browser tu dia Sebaiknya menggunakan browser dia apa sebenarnya tu? kita support semua browser, tapi bergantung kepada PC calon lah. Okey. Kadang calon PC tak tahu ada install apa, kita tak pasti perlahan. Berat kot. Ada Berat. games ke whatever Games kan. ke ada virus kita pun tak tahu. So sebaiknya refresh lah. So selepas mungkin 10-15 minit refresh untuk pastikan apa yang telah kita jawab tu dah betul-betul Masuk. masuk. Sebab bila
dah kita refresh, dia akan update balik status soalan-soalan yang telah dijawab tu. So kalau kita tak refresh, so masalahnya kita nampak macam dah elok, tapi sebenarnya data tu tak sampai dekat server sebab dari segi PC, browser, talan internet tak stable, dia nampak dekat dia punya site dia, calon punya site dia tu tak sampai dekat server. So that's why dalam pemakluman calon juga kita ada bagi tahulah. Itulah nyatakan dengan jelas lah di situ. Cuma calon tak tahulah, mungkin tak baca ke tak. Dalam ni kita dah ada explain lah, kan? Contoh sebagai yang ni email pemakluman, dalam kat atas tu kita dah cerita penilaian memasuki apa-apa perbuatan untuk skim apa. Lepas tu kita dah bagi tahu bila tarikh, masa 9 hingga 5 petang. Lepas tu tempoh menjawab kita dah letak kat situ. Kita ada pautan. Lepas tu ID, kata laluan. So lepas tu kita pun cerita juga kat bawah tu, make sure calon semak tarikh, dan last kali setelah menjawab, make sure tekan button hantar. Okey, butang hantar ni sebenarnya untuk sistem semak balik jawapan-jawapan calon tidak, kan? dia refresh balik status jawapan tu. Kemungkinan ada jawapan-jawapan yang dia nampak dah jawab tapi bila hantar tu sistem akan semak balik. Betul tak? Mungkin calon tekan tapi jawapan tu tak sampai dekat server. So bila tekan hantar tu, sistem akan semak balik. Make sure semua soalan telah dijawab. Sebab macam psikometrik ni, kalau itu penting tertinggal, tu sebenarnya tu penting. Sebab kalau calon tertinggal, dia tak habis menjawab, bila kita buat analisis, sebab analisis, peringkat analisis kita dia ada banyak layers. Ya, first kali kita akan tengok calon selesai jawab sepenuhnya ataupun tidak. Ya, so kalau ada even satu soalan tertinggal pun, analisis pertama tadi calon tersebut dah memang tak melepasi. Ya, sebab dia tak lengkap. Ya, jadi bila tak lengkap, profil tu dia tak lengkap. Nilai tak lengkap. Jadi memang dia akan terkeluar untuk analisis seterusnya. So memang sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan untuk semak semula dan pastikan kalau ada 199 soalan yang ditanya, 199 soalan yang dijawab sepenuhnya. Sis Doktor dah menyebut tadi berkenaan dengan cara semakan SPA melihat data calon, analisis calon dan sebagainya, dah menjawablah soalan daripada sikit lagi calon kita. Ada calon tanya tadi macam mana pihak SPA cek jawapan PC. Nanti Doktor dah jawab tadi. Sekejap lagi saya sambung balik. Inilah sebab banyak sangat aduan. So yang penting tadi saya cakap lah, kena buat awal lah. Kena prepare sebelum tarikh tu, kena prepare. Kena aware tarikh tu. Ada juga calon salah besok ni bawa telefon tak boleh login. Bila kita check examnya semalam. Betul. So pemakluman amat penting untuk calon semak lah. Calon set lah alarm ke reminder kan. So kat dalam ni pun kita dah sebenarnya dah cerita semua dah. Even dalam email pun kita dah bagi tips-tips untuk panduan untuk menjawab, pastikan untuk cara pastikan nak tentukan internet kita stabil apa semua macam tu lah. So kita cuba bantu, tapi calon kena baca lah. Masalahnya kadang calon tak baca, tarikh salah, masa dah habis apa semua. Yang tu kita tak boleh nak bantulah. Apa lagi? Ni jika ada satu lagi, calon kena baca pemakluman ni sebab sometimes proses ada sedikit perbezaan ya. Macam contohnya baru-baru ni untuk pengambilan urusan bukan pegawai undang-undang. Pegawai undang-undang L41 kan. Dalam surat pemakluman calon-calon diminta untuk memuat naik dokumen di My Resume ya. So sebelum ni memang dalam urusan lain tak ada. My Resume selalunya kena upload prior dipanggil interview, kau dapat interview kan. So itu pentingnya sebab ada kalanya ya, urusan tu dia punya prosesnya ada sedikit perbezaan. Ya, jadi walaupun dah banyak kali minta, dah boleh hafal dah apa arahan atau makluman dalam email tu, still kena baca juga in case ada maklumat baru yang mungkin terlepas. Ada calon kita tanya ni,
Doktor dan Cik Khairul, adakah masa menjawab tu mempengaruhi keputusan? Kalau dia jawab awal mungkin dia dapat berbanding yang jawab lewat. Tadi ada soalan tanya macam tu. Ada juga. Ada. Dia sebenarnya kalau ujian diagnostik dia ada mempengaruhi, bukan mempengaruhi lah, dia memberi maklumat-maklumat tertentu, ya. Tapi dalam kes PC psikometrik ni dia tak mempengaruhi. Kalau you jawab pukul 9 you guarantee dapat ke tidak. Tapi yang pentingnya kalau you jawab awal, macam Cik Khairul highlight tadilah, kalau ada isu kita dapat tangani dengan awal. Tapi kalau you jawab dah pukul 4.30, kan 4.30, memang dah rushing pula tu. Memang boleh 199 tu sebenarnya kalau you jenis yang fast reader 40 minutes you boleh siap. Betul. Tetapi let's say lah masa tu lah talian internet you mungkin lagging, ya, ada pula isu lain kan. Jadi kemungkinan you dah jawab tetapi server tak capture you punya jawapan, ya. Jadi sepatutnya server capture as automatic. Yes, tapi memang by right automatic, tetapi calon punya site kita tak boleh nak control lah. So mungkin data calon tu kan masa dia transfer kepada server tu somehow kita we don't know what happened, tapi bila on our side bila kita download untuk kita analisis, kita tengok calon ni tak lengkap. Walaupun calon kata saya dah lengkap, saya dah jawab dengan lengkap, tetapi kalau data yang kita dapat tak lengkap, kami tak boleh nak buat analisis apa-apa. Analisis penuh tu tak boleh. Sebab satu lagi analisis kita, mungkin yang soalan tadi tu lah, analisis kita secara berkomputer. Bagaimana keputusan PC tu? Ya, jadi apa dia punya merit tu semua secara berkomputer. So bila calon jawab, kita boleh terus analyse lah dan kita boleh extract terus jawapan. Tetapi untuk kita membuat keputusan, kita akan double check balik semula lah analisis tersebut. Dan macam saya kata tadi, ada layers dia lah. So apa first kali kita analisis penuh, lengkap tak lengkap, and then kita adalah kriteria yang tu PNC lah, yang tu saya tak boleh lah share kat sini kan. Tapi dia bukan suka-suka hati kami lah dari segi analisis yang dijalankan. Memang ada dia punya steps. Akan ada lembaga yang akan tentukan. Yes, dan bukan saya dengan Cik Khairul yang menentukan siapa yang melepasi, siapa yang tak melepasi. Kami ni sebenarnya urus dia. Kita urus dia, kita melaksanakan dan kita buat kertas untuk penentuan markah lulus tu, dan pihak lembaga peperiksaan dan penilaian yang akan menentukan siapakah calon-calon yang berjaya ke peringkat seterusnya, ya. So kami ni urus dia saja. So kalau merayu pada kami minta apa orang kata lulus kan semua, memang kita di luar kami tak ada kuasa. Kami tak ada kuasa pun. Memang kita akan bawa kepada lembaga dan lembaganya keputusan selalunya muktamad lah. Memang tiada rayuan lah, ya, bagi yang terlepas tarikh ke ataupun tidak melepasi ke. Tadi ni ada satu soalan yang saya rasa calon ni keliru sikit lah dengan mungkin daripada penerangan kita tadi, dia agak keliru lah berkenaan dengan kota. Daripada Nur Farahizah Ali, dia kata berdasarkan kekosongan jawatan bermaksud calon itu berjaya dalam PC, tetapi kota kekosongan itu telah penuh. Lebih kurang macam siapa cepat hantar dan betul dia lah dapat dulu, ya. Dia bukan kira siapa cepat, dia ni bukan macam Kahoot. Kalau kita siapa yang biasa dengan Kahoot tu kan, yang quiz Kahoot tu kan, siapa cepat jawab dia dapat markah tertinggi kan. Tak ada. PC psikometrik ni tidak. As long as you jawab dalam tempoh 9 sampai 5 petang and jawapan you lengkap, you jawab dengan jujur, ya, markah you akan dianalisis, ya. Jadi yang kota tadi tu, dia sebab macam saya kata tadi, bila calon dah respon, ya, respons calon tu akan dinilai dan diberi pemberat tertentu. Merit tadilah, ya. Dia akan mendapat merit tertentu, ya. Jadi bila dah ada merit tu, kita akan susun calon mengikut ranking lah, ya. Jadi kita dah tengok, okey,
calon ni, ini merit-meritnya. So minimum kita kata cut off point untuk PC minimum dia katalah nilai kita kata markah 50. Mesti calon sekurang-kurangnya mesti dapat markah 50. So kita susun sampai markah 50, kita tengok ada berapa ramai calon ya. Jadi kalau calon tu ramai macam tadilah calon ada 200. Kita pakai 200 je. Tapi calon ada 8,000. Jadi bila 200 kita yang pertama itulah sahaja. 200 yang pertama. Ya, jadi yang 200 yang pertama tu tak Pertama semestinya tu dia bukan cepat. Bukan yang cepat hantar cepat hari. hantar, bukan cepat hantar. yang Itulah di merit ranking kan tadi. Di ranking berdasarkan merit, bukan berdasarkan siapa cepat jawab ya. Yang tu mungkinlah saya tak jelaskan dengan teliti. So ranking tu adalah berdasarkan merit dan merit itu adalah berdasarkan respons calon kepada penyataan-penyataan yang ditanya lah. Bila doktor dah sebut penyataan ni, ada soalan tentang penyataan psikiatrik ni. Okey, soalan daripada Syakira ya. Okey, soalan saya. Mengapa perlu ada pilihan seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju? Dan ada juga yang ada ya atau tidak. Adakah berkaitan dengan skor merit juga? Dia depends on konstruk yang dinilai. Sebenarnya ada pelbagai ya. Itu sebab dia macam mana nak cakap ya? Dia bentuk soalan. Dia bentuk soalan. Dia pilihan tu kita guna 5. Tapi it can be 6, dia boleh jadi 7, dia boleh jadi 10. Ya, pilihan jawapan tu ya. Sebab pilihan jawapan itulah yang akan menentukan you punya calon punya tahap tadi. Ya, contohnya kalau personality extraversi, dia punya respon, pilihan jawapan itu akan menentukan tahap personality extraversi dia ya. Tetapi calon kata kalau macam tu just jawab yang maksimum sajalah. PC psikometrik ni cara penilaian dia tu memang berbeza. Kalau jawab yang maksimum, contohnya sangat setuju, belum tentu lagi you melepasi kita panggil verifikasi, proses verifikasi itulah. Ini cubaan untuk menjadi apa yang doktor cakap? Menjadi berlakon jadi baik. Dia tu sebabnya kita memang memang kita sarankan calon untuk memang jujur sebab calon-calon diminta untuk menilai diri sendiri ya. Jadi you need to be honest to yourself lah ya. Memang sistem kita boleh detect. Ya, ada mekanisme calon-calon yang tak jujur. Ya. Ada. Sebab daripada respons calon tu sendiri. Betul. Itu salah satu untuk kita memastikan calon ni dia konsisten, dia jujur dalam dia punya jawapan. Sebab kalau tidak, semua orang orang kata fake good. Ya. Jadi kita akan menerima semua result yang yang tinggi-tinggi belaka ya. Jadi memang akan menjadi kesukaran kepada bahagian kami untuk membuat saringan seterusnya ya. Sebab macam saya kata tadi, kalau semua calon katalah berpakat, jawapan kita kata jawapan semua sama je, semua orang jawab yang sama ya. Tetapi untuk dipanggil temuduga, kita tak akan panggil semua ya, sebab SPA masih memerlukan bilangan calon yang munasabah untuk kita panggil ke peringkat temuduga ya. Jadi kalau ramai sangat orang yang ada dia punya merit tu sama, dan kita akan dia ada ranking tadi. Dia ada saringan lain lah yang untuk membezakan untuk membuat cut off pada 200 orang calon tadi. Ya. So memang kita sebenarnya prosedur kita ada banyak. Cuma kemungkinan untuk urusan ni analisis kita mungkin kalau kita ada 10 tata cara untuk menapis untuk satu urusan, mungkin tapisan tu kita hanya sampai 5 je dah memenuhi. Kita dah dapat jumlah calon yang munasabah tadi. So yang 6 sampai 10 tu kita tak buat lah. Tapi kalau kita dah buat 5, masih jumlah calon tu masih melebihi kapasiti SPA untuk menguruskan temuduga dan sebagainya, dan kita akan pergilah ke 6, ke 7 dan sebagainya lah ya. So memang akan ada saringan sehinggalah
Terdapat kita bilangan yang mendapat bilangan yang munasabah ya. Sebab memang tak praktikal. Kalau kekosongan 2 kita nak panggil sampai 1000. So memang itu takkan terjadilah. Okay, jawapan yang tuan-puan dengar ni pahit untuk ditelan. Tetapi memang itu hakikat yang berlaku di SPA dan kita kalau boleh ada kekosongan betul. kita akan lantik. Tapi isunya tetaplah bergantung kepada bilangan kekosongan dan simpanan yang diperlukan. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bilangan kekosongan ini bukanlah ditentukan oleh pihak SPA. Sebaliknya bergantung kepada permintaan kementerian, agensi dan jabatan yang berada di bawah perkhidmatan awam. Ya. Jadi ramai yang marah SPA ni. Kenapa kekosongan sikit panggil ramai? Bukan kami nak pakai sikit tu, tapi kementerian, jabatan mohon daripada SPA untuk melaksanakan pengambilan dengan bilangan tersebut. Jadi SPA ni kementerian jabatan pun mereka pun ada kekangan ya, juga betul. Dari segi bajet sebab bila ada kekosongan tu maksudnya bajet untuk bayar gaji tu dah memang ya, ada betul. lah. So kalau kita lantik ramai-ramai tapi bajet nak bayar gaji tu tak ada. So adakah calon-calon sanggup bekerja tanpa gaji? Tak sanggup kan? So orang nampak yelah ada banyak faktor sebenarnya. Kita bukan tak memahami situasi calon ya. Kita faham calon memang ada je calon yang mengadu dah berpuluh-puluh kali. Kan ada yang 19 kali, 30 kali ya. Kita bukan tak bersimpati tetapi itu hakikatnya itulah proses. Kita kena ikut proses kami tu. Hakikat yang pahit tu. Sebab kita tak boleh ikut hati. Dan itu jadi masalah lah nanti. Integriti dah tak terpakai dah. So kita stick dengan proses, dengan cara-cara, tata cara, garis panduan yang ada lah. Betul. Okay, Cik Khairul, ni ada satu soalan yang mungkin berkaitan dengan isu teknikal tadi lah kan. Kenapa bila dah jawab semua, bila hantar masih ada yang tak jawab? Ni selalu kita tanya ni. Yang macam saya cakap tadi lah, yang dari segi internet tu kita tak pasti calon punya status internet apa semua, browser, komputer, PC apa semua tu. So that's why bila kita buat awal, bila hantar, sistem akan check balik untuk verify semua soalan dah dijawab lah. Macam tadi saya cakap lah, kena refresh, make sure browser tu kita status terkini. Kadang browser dia tak refresh, kita tekan situ memang dah dijawab tapi data tu tak dihantar ke SPA. So kita nampak dah dijawab. That's why kena hati-hatilah, kena semak sebab ni dah di luar kita tak boleh nak bantu, tapi yang boleh kita bantu, kita bagi panduan, boleh bagi peringatan pada calon lah. Penting pastikan network stabil, browser yang betul, dan buat awal. Yang tu yang penting bagi saya lah. Kalau last minute akan ada macam-macam masalah lah yang kita tak boleh nak elak. Saya rasa yang tu lah penting. Cuma itulah, baca balik macam pemakluman tu, kita dah bagi dah tips-tips macam mana untuk at least boleh membantu calon lah untuk prepare. Jangan last minute nak exam pagi ni baru buka tanya password apa, ramai juga. Kita bantu tapi rugi di peringkat calon lah, tak bersedia. Sepatutnya dari segi infrastruktur, internet, apa semua tu dah ready 2-3 hari sebelum, kita dah test untuk pastikan lancar. So tak ada isu masa nak menjawab. So kalau benda tu kita dah ready, saya rasa insya-Allah kita minimize kan. Betul, sebab di site SPA pun kita semasa ujian, kita ada tim yang akan monitor semua infrastruktur ICT kita semua. Kita akan test pun sebenarnya untuk pastikan sistem kita berjalan lancar, tak ada problem. Tapi calon sebenarnya kena tolong jugalah SPA untuk tolong calon lah. So kena bersedia, kena ikutlah saranan, panduan yang kita dah untuk bantu calon tu sendirilah. So kena prepare awal. Kalau tak prepare, then macam mana? Yelah, you tak ada effort, tak ada komitmen lah kat situ. Macam mana peluang nak terpilih tu lagilah. Orang-orang semua dah prepare awal, semua dah stable, you just jawab dengan tenang. So kalau tak tenang jawab, mempengaruhi lah. satu lagi rugilah.
benda dah dipanggil PC tapi you tak ready dengan apa yang Sediaan sepatutnya yang you perlu. ready lah. So rugi. So benda tu sepatutnya kena ambil peluang lah. Baca pemakluman. Sudah pasti ada beza di antara calon yang bersedia dengan kurang bersedia. Mungkin bersedia ni dia sangat mengharap dan sangat mengambil berat apabila dipanggil oleh SPA lah ya. Jadi mungkin peluang tu lebih besar kepada calon yang melakukan persediaan ya. Okey, sikit lagi soalan kita. Sebab selagi ada soalan lagi tu kita akan jawab lah. Oh, ya ke? Selagi ada masa ni kan, kita akan jawab lah soalan ni ya. Okey, sekiranya calon telah gagal PC, adakah calon perlu mengemas kini permohonan sebelumnya? Oh ni SPA 9. Oh, ni soalan bukan SP9. SPA 9. Okey, tapi alang-alang tu Tak, perlu ke saya, kita? saya boleh bantu. Kalau boleh bantu, boleh bagi pandangan lah. Okey. Okey. Yang ni berkaitan dengan SPA 9. So, sebelum calon dipanggil ke PC, memang calon kena membuat pendaftaran di SPA 9. So, di SPA 9 tu calon perlu memilih lah jawatan-jawatan yang calon minat. Tapi pada masa sama, calon kena tengok kelayakan bidang akademik yang sesuai lah dengan jawatan itu sendiri. Kalau tak, merugikan calon lah. Kita pilih jawatan yang tak sesuai dengan bidang yang kita ada. So, yang tu kemungkinan tak akan dipanggil pun ada. Sebab bila buat tapisan awal, bidang kita tak kena, dengan jawatan tu. So, yang tu satu. Tadi tanya apa? Kalau ubah. Perlu kemas kini ke kalau gagal tadi? Katakan calon dah terima keputusan gagal. So calon sebenarnya SPA 9 boleh dikemas kini bila-bila masa. Bila-bila masa. Cuma saya punya nak cakap apa lah? Pandangan lah. Kalau urusan tu sedang berjalan, let's say calon telah dipanggil PC. So urusan tu Masih berjalan. boleh berjalan. So biarkan dulu. Tapi kalau dah gagal, saya rasa tak ada masalah pun sebab dia dah terkeluar daripada bakul untuk kita ke panggil next bakul urusan lah. tu. So dia boleh ubah bila-bila masa. So saya rasa semua calon tahu sebab tempoh sah laku apa ni pendaftaran kita tu setahun. So sebelum tempoh setahun tu Kena boleh update ubah lah, update. So cuma kita nak tengok calon punya minat lah. Kalau dah lepas tahun tu dia tak update, kemungkinan dia dah ada kerja lain, mungkin dah tak berminat. So Tak, kalau yang dah ada kerja lain pun mungkin elok juga update di SPA 9 tu ataupun keluarkan daripada pilihan tu kan. Sebab kalau tidak bila ada urusan, kalau tempoh dia masih start akan dipanggil. Tapi calon of course lah dia mungkin tak hadir lah. Sebab dia dah ada kerja lain kan. So boleh ubahlah sebenarnya. Ikut kesesuaian calon lah. So kita cakap mesti ubah, tak boleh ubah. So dia boleh ubah tapi kena rancang lah. Okey, dia nampaknya kita punya perbincangan ni dah mendalam lah ya. Banyak aspek yang telah disentuh, yang telah dikupas, yang telah diberi penerangan lanjut ya. Jadi kita sangat mengharaplah penonton dan pendengar kita mendapat input yang bermanfaat lah daripada apa yang kita kongsikan sepanjang saya sudah 1 jam lebih kita di sini pada hari ini. Okey, jadi kita pergi ke selanjutnya yang memang calon-calon kita ni sangat nantikan. That's why kita simpanlah sekali. Sebab kita nak calon kita tunggu kan. Jadi ni memang benda penting yang memang setiap kali kita keluar result ke hebahan ke mesti ada permintaan ni daripada calon ya. Iaitu calon kita nak tahu apa tips tips untuk lulus PSEE itu sendiri. Okey, saya serahlah pada mana-mana panel yang nak bagi tips tu. Boleh je. Ni calon pegang ni nanti tips ni. Okeylah, tips. Okeylah, walaupun PC Psychometric ni dia tak ada betul salah ya. Tapi kalau calon tanya lah, ataupun bukan calon tanya, sesiapa pun tanya saya bagaimana nak jawab ujian psikometrik dengan baik, saya punya jawapan ialah yang pertama sekali kena jujur.
Ya, itu yang paling penting. Ya, jujur, jawab dengan jujur. Ya, sebab PC psikometrik macam saya terangkan tadi, dia berkaitan penilaian calon. Ya, dia menilai diri sendiri. So calon need to be honest to yourself. Ya, admit lah, kita ada kekuatan sebagai manusia, kita ada kekuatan, kita ada kelemahan, ya. So admit that, ya. Itu yang pertama lah, ya, tips saya. And then tips yang kedua, bila baca soalan terus jawab, ya. Tak perlulah you tanya, kenapa ya soalan ni macam ni? Kenapa pelik benar bunyi soalan ni? Lepas tu tanya pula kat rakan-rakan di muka buku, soalan macam ni macam mana nak jawab ya? Jadi itu semua sebenarnya dia mungkin mengganggu you punya proses, ya. Sebab ujian psikometrik ni, the best way untuk jawab ujian psikometrik ni adalah membiarkan you punya conscious mind, unconscious mind yang jawab, ya. Jadi that's why you baca, you jawab. You baca, you jawab. Itu unconscious mind you yang akan bekerja, di mana dia akan menunjukkan who we are. Ya, sebab kalau rational mind kita, conscious mind kita yang bekerja, kita ada tendensi agaknya soalan ni nak mengukur apa ya? Kalau saya jawab macam ni, agak-agak boleh lulus ke tidak? So itu dia dah mengganggu you punya proses semasa menjawab tu lah, ya. Ataupun kalau kadang-kadang ada calon mengkritik apa punya soalan lah apa, dia setiap soalan tu ada penilaiannya tu kan. Penilaian dia ada konstruk dia lah. Pelik macam mana pun dia ada menilai konstruk tertentu lah, ya. So kalau saya, orang tanya macam mana the best way jawab ujian personality, saya akan kata normally your first response that comes to your mind is the best response for you. Not for everyone else, for diri kita, ya. Sebab kita menilai diri kita, ya, bukan nilai orang lain. Okay, so tip yang seterusnya, semasa buat ujian psikometrik ni, pastikanlah persekitaran tu selesa, kondusif, bukan bising-bising, ya, keadaan panas, ya, internet tak bagus, sebab itu akan membuatkan diri kita jadi anxious, ya. Jadi mungkin masa kita jawab tu pun dia mungkin dah tak konsisten, ya. So yang tu pun penting juga. Dan seterusnya, pastikan kita tenang lah. Mungkin dah berpuluh-puluh kali ambil PC psikometrik kan. Jadi bila dah ambil lagi rasa macam ada perasaan yang macam tak puas hati ke apa benda, buangkan jauh-jauh. Tenang, ya, tarik nafas, ya, jangan bagi panik, ya, sebab dia secara tanpa sedar dia mungkin efek jawapan kita. Sebab ada calon kata, saya dah jawab sama je jawapan saya, tapi sebenarnya mungkin you rasa sama, tapi ada yang tak sama sebenarnya, kan. Sebab human, kita punya otak ni, kita hanya boleh ingat untuk tempoh masa yang tertentu sajalah, ya. And then ini bagi yang beragama Islam lah, ya. Last kali bila you dah usaha, kan, you dah usaha cuba yang terbaik, the last you can do is doa dan tawakal lah, ya. Hopefully ada rezeki you melepasi merit yang kita tetapkan, ya. Jadi dia PC psikometrik ni sebenarnya dia macam penilaian temuduga. Cuma dalam temuduga ada panel yang bertanyakan soalan, ya. Tetapi dalam PC psikometrik tu, soalan tu calon dia tanya diri dia sendiri dan dia nilai diri dia sendiri. Jadi kejayaan dia PC psikometrik ni memang bergantung kepada kejujuran calon menilai diri sendirilah, Puan Fana. Itu je lah. Kalau tips-tips lain tu memang tak adalah, ya. Dia mungkin adalah pihak ketiga yang kata, kalau nak lulus exam PC psikometrik, ikut tips dia, ya. Guarantee lulus. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, pihak SPA kita tak pernah melantik mana-mana pihak ketiga lah untuk menjadi kita punya representasi atau spokesperson lah, wakil dia. Kita tak ajar pun diorang macam mana nak analyse soalan SPA. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bijaklah memilih
you nak dapatkan padangan, you nak dapatkan coaching ke whatever ke, itu hak masing-masing. Tetapi berhati-hati sebab SPA tidak pernah menjamin bila mengikuti tips-tips tertentu calon akan garanti lulus ya. Even macam kalau tuan-tuan dan puan-puan follow saya punya tips tadi, saya sendiri tak berani nak jamin yang tuan-tuan dan puan-puan garanti akan lulus. Ya, sebab dia bergantung pada kriteria Yes, yang ada banyak sesuai tu faktor. untuk jawatan tu. Betul. Ya. Kadang calon tu Tidak tak sesuai dengan sesuai. jawatan tu. So, Ya. Jadi hati-hatilah ya. Buat pilihan yang bijak lah dalam menentukan sama ada tuan-puan nak follow ataupun tidak lah ya. Itu je lah yang tips. Daripada Encik Khairul, ada apa-apa pesanan kepada calon kita sebelum kita menutup lah kita punya sesi borak santai kita? apa ni sikit lah berkenaan dengan apa ni pemakluman panggilan PC. So sebenarnya saya ulang balik sebab Sadi dah cerita, tapi kita sebenarnya calon boleh semak melalui portal, FB ataupun email. Dan satu lagi SPA 9 tu sendiri, calon boleh login SPA 9 dan tengok status permohonan calon. So dekat situ sebenarnya ada dimaklumkan status. So kalau contoh kalau salah satu jawatan tu ada kita dah mohon dan status kat situ, saya tengok boleh. Contohnya kalau satu jawatan tu status boleh kita check dekat SPA 9 penjadualan peperiksaan, tarikh, masa dan tempat sila semak di portal SPA. Maksudnya tuan-puan telah berjaya untuk dipanggil untuk PC sebenarnya ni, tapi dengan syarat kena semak portal SPA segera. Kebanyakan calon baca Dia tak biar ada je respon, satu. dia biar je. Sebenarnya kita dah ada pemakluman tu, tapi email, kadang-kadang email tu mungkin susah kita nak semak. Tapi paling mudah pergi dekat portal, semak dekat portal. SPA 9 ni dia dah bagi apa ni makluman awal lah. Tapi detailnya kena login dekat portal untuk tengok bila tarikh exam, bila untuk jawatan apa. So calon boleh bersedia awal lah. Kalau yang terlepas tu masalahnya. Kalau kita bergantung saja dekat email ni kadang Tu kadang bermasalah, terlepas kadang kan? terlepas. Kadang kita dah lama tak buka password pun lupa. Sebenarnya tak apa, boleh semak dekat portal. Pergi dekat ruangan apa ni semakan penjadualan, pilih PC dan kat situ akan ada senarai-senarai jawatan yang dalam urusan kita lah. So pilih jawatan yang berkaitan dengan tuan-puan. Boleh semak situ, masukkan IC. So kalau berjaya dipanggil untuk PC, memang akan ada maklumat-maklumat tu. So dapatkan maklumat tu dan baca. Betul. Banyak maklumat kat dalam ni sebenarnya. Bila baca dan banyak benda yang kita boleh prepare lah. So membantu kita. Betul. Yang tu yang penting, baca pemakluman. Jangan bergantung pada email. Baca Kita boleh dengan semak dekat teliti, portal. bukan baca tajuk je. Okay, so jadi Cik Khairul, Dr. SPA 9 tu penting juga, boleh check status. Dia akan paparkan semua status permohonan untuk setiap jawatan tu. Kalau Aiman yang lepas tapisan, status-status terkini. Itu penting. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham berkenaan dengan status yang dinyatakan tu, boleh ajukan aduan. Di pihak SPA akan Bukan aduan, pertanyaan. pertanyaan lah. Di SISPA tu kan sistem aduan kita kan. Pertanyaan dan aduan di situlah. Jadi tanyalah pada pihak SPA dan kita akan menjawablah persoalan tuan-tuan dan perempuan tu ya. Kalau boleh saya recap balik sikit-sikit lah ya. Sebelum kita tutup ni, daripada awal tadi telah dikongsikan oleh panel-panel kita hari ini berkenaan dengan PC itu sendiri, mengapa ujian psikometrik digunakan, sedikit penentuan calon-calon lulus ke peringkat selanjutnya ya, kekeliruan-kekeliruan berkenaan dengan ujian psikometrik,
Dan juga ada juga beberapa isu-isu teknikal yang telah disentuh oleh pihak panel kita. Dan kami di SPA berharap pihak tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar perkongsian kita pada hari ini mungkin lebih memahami sistem PC itu dilaksanakan di SPA sendiri. Okey, dan di pihak kami kita mohon maaf lah seandainya dalam perkongsian kita tadi mungkin tidak memuaskan hati semua pihak kan. Memanglah kan kita nak puaskan hati semua orang ni tak boleh tapi inilah yang antara inisiatif yang kita buat untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam lah kepada calon-calon kita berkenaan proses yang kita buat di SPA. Jadi tadi ada banyak soalan juga yang tak berkenaan dengan topik kita pada hari ini, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, kita ada siri-siri selanjutnya daripada bahagian lain. Yang hari ini daripada bahagian penilaian kompetensi sahaja dan khusus berkenaan dengan PC. Kalau soalan berkenaan terduga dan sebagainya nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh bahagian pengambilan. Okey? Tapi boleh ajukan dekat boleh je. Cuma untuk hari ni khas untuk PC. That's why tadi kita jawab soalan-soalan PC sahaja. Sebab tadi memang banyak pun soalan untuk terduga dan sebagainya pun ada, tapi kita tak jawab di sini. Okey, mungkin boleh guna untuk media akan datang lah. Jadi saya kira itu sahaja Doktor dan juga Cik Khairul perkongsian kita pada hari ini. Jadi kita bertemu lagi untuk waktu dan masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.